Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung pada kuliah yang seterusnya, kitab Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Kita lihat pada perkara yang ke-14, ya, pada perkara yang ke-14 pada halaman 25, ya. Dalam terjemahan ini seperti biasa saya akan perbetulkanlah terjemahan tu. Jadi mungkin akan para ikhwah akan dapat melihat ada kelainan, ya, dalam apa yang saya bacakan tu, ya. Baik, perkara yang ke-14, Tuhan kami yang pertama, Tuhan kami yang pertama tanpa bila, dan yang akhir tanpa kesudahan, ya, halaman 25, ya. Tuhan kami yang pertama tanpa bila dan yang akhir tanpa kesudahan. Dia mengetahui yang rahsia dan yang tidak nampak. Dia dan dia di atas arasy-Nya istawa. Penterjemah di sini gagal dengan berat. Arash bersemayam, padam perkataan bersemayam tu. Ini membawa masalah. Salah terjemah, ya, bukan bersemayam, istawa. Kita biarkan perkataan tu seperti mana Nabi sebut. Dia di atas arasy-Nya istawa, atau letaklah dalam kurungan meninggi. Meninggi. Ilmunya meliputi setiap tempat. Tidak ada tempat yang terlepas daripada ilmunya, ya. Baik, kita lihat Imam Al-Barbahari setelah disebutkan dalam perkara yang sebelum ini tentang muqaddimah berkenaan tentang metod manhaj kita dalam akidah secara khasnya dan agama secara amnya, di mana agama ini adalah berteraskan kepada wahyu, berteraskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya. Seterusnya dalam perkara yang ke-14 yang kita telah bacakan tadi, ya, Imam Al-Barbahari di sini mula menyebutkan tentang beberapa perkara asas dalam akidah kita secara amnya dan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara khasnya. Jadi Imam Al-Barbahari kata, Tuhan kami yang pertama tanpa bila. Maksudnya Allah yang pertama sebelum semua, ya. Tidak ada apa juga yang mendahuluinya. Bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, di mana Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin. Yang disebutkan di sini adalah pertama tu. Allah kata dialah yang pertama. Maka segala, ya, selain daripada Allah adalah diciptakan dan wujud selepas kewujudan Allah. Ini prinsip, ya. Ini perlu menjadi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah dialah yang pertama, tidak ada apa-apa yang sebelumnya dan tidak ada permulaan
bagi kewujudan Allah sebenarnya. Ini juga kita kena faham. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Ya. Walau apa pun dalam masalah yang cukup mendalam dan berat ini, kita ada prinsip seperti mana adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi mengatakan syaitan itu akan terus menerus mendatangi kamu, maka dia membisikkan kepadanya, siapakah yang telah menciptakan ini? Siapakah yang telah menciptakan itu? Sehingga dia membisikkan, siapakah yang telah menciptakan Allah? Lalu Nabi kata, faman wajada dhalik falyasta'idz billahi walyantahi. Maka barang siapa yang mendapati hal sedemikian, maka hendaklah dia isti'az, ta'awuz, hendaklah dia berlindung dengan Allah dengan mengucapkan a'udzubillah, dan hendaklah dia berhenti di situ. Apa maksudnya? Apa maksud hadis ni? Seperti mana yang kita lihatlah, khususnya di kalangan orang-orang etis, tak percaya pada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada material, benda-benda yang dinampak je. Maka mereka mempersoalkan, siapa yang buat ini? Siapa yang buat handphone ni? Oh, syarikat ni. Syarikat ni siapa yang buat? Oh, si Fulan ni dari mana dia datang? Oh, daripada ayah dia, ayah mak dia. Dia ni datang daripada siapa? Ada dia punya awal dia, datuk dia, moyang dia, terusnya sampailah kepada Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang buat? Siapa yang cipta? Dia manusia yang pertama. Oh, dia tak ada mak bapak? Oh, tak ada. Nabi Adam ni dibuat daripada apa? Daripada tanah. Oh, tanah ni siapa yang buat? Sudah dimelirik. Sampai kepada Allah yang menciptakan dia. Dia waktu dia nak tanya soalan cepu mah dia, Allah siapa yang buat? Ini dah sampai ke tahap ni, kita kena hati-hati. Jangan kita main-main dengan benda-benda macam ni, kerana ia adalah suatu perkara yang jelas di luar jangkauan akal kita, di luar kemampuan akal kita. Maka di sini Rasulullah dah memberikan kepada kita satu kaedah, satu cara. Kalau dah sampai tahap macam tu, hendaklah kita ta'awuz, ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya Allah, aku berlindung dengan Kau daripada syaitan yang direjam. Berhenti kat situ, jangan bincang lagi. Kerana nak bincang-bincang macam mana pun, kita takkan ada kesudahan. Yang mana akhirnya dia akan memudaratkan kita, bahkan dia akan membuatkan kita jadi bengong pun. Ya, tanya-tanya soalan-soalan ni bukan ada jawapan pun. Ya, tanya soalan yang mudah, nak cari jawapan tu yang belum tentunya. Maka akhirnya jalan selamatnya adalah apa? Kita kembali kepada petunjuk Al-Quran dan hadis, tidak lebih daripada itu. Ya, maka Allah kata dialah yang pertama, tidak ada apa-apa sebelumnya, dan kewujudannya tidak ada permulaannya. Ya, ada kata ganti bagi perkataan Allah yang pertama. Ada kata ganti yang digunakan oleh sebahagian daripada ulama, iaitu perkataan qadim. Allah qadim. Kalau dalam Asy'ariyah adalah dia guna Allah wujud qidam baqa. Tak payah nak nyanyilah. Ya, qidam tu dari perkataan qadim. Qadim tu apa artinya? Lama lah. Ya, Allah lama. Selain daripada Allah, baru. Maksudnya dia diwujudkan selepas dia tak wujud. Ya, walau apapun, dalam istilah qadim tadi tu, dia adalah satu istilah yang diwujudkan. Maksudnya dia tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Walaupun dari segi maknanya dia adalah betul. Allah qadim, Allah bukan muhdath, ya, baru. Ya, walau macam mana pun, kalau kita kembali kepada wahyu, kepada syarak, itu yang lebih selamat. Iaitu jangan kita gunakan perkataan qadim, tetapi perkataan awal. Allah yang awal, Allah yang pertama. Itu yang terbaik. Ya, walaupun perkataan qadim itu dari segi maknanya ya betul. Ya,
Allah yang pertama, ya, dan tanpa bila, dan yang akhir tanpa kesudahan. Allah yang pertama dan dialah yang terakhir. Maksud yang terakhir di sini membawa maksud bahawa Allah, kewujudan Allah berterusan. Allah terus wujud, Allah terus ada tanpa kesudahan. Tidak ada kesudahan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeza dengan selain daripada Allah, berbeza dengan makhluk, termasuk manusia, ya. Maka semua makhluk dia akan binasa, ya. Allah berbeza dengan Allah, Allah, ya, tidak akan sama sekali binasa, ya. Adapun berkenaan tentang, ada satu masalah, satu perbincangan tentang kewujudan syurga dan neraka, ya. Nas-nas Al-Quran dan hadis menunjukkan bahawa syurga itu sudah ada, syurga neraka itu sudah ada, ya, dan kewujudannya berkekalan, ya. Seperti mana dalam banyak ayat Al-Quran Allah kata apa, ya, orang-orang yang beriman akhirnya mereka akan masuk syurga. Lalu Allah kata apa? Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Abada, abada maknanya selama-lamanya. Memberikan kepada kita kefahaman bahawa penduduk syurga tinggal dalam syurga selama-lamanya. Maknanya syurga tu jugalah akan kekal selama-lamanya. Bagaimana kita faham ini? Seolah-olah memberikan kepada kita gambaran bahawa syurga dan neraka juga tak ada kesudahan, kekal selama-lamanya. Tadi kita dah kata Allah dialah yang mula dan dialah yang terakhir. Allah kekal selama-lamanya, ya, tidak ada tamat, penamatan bagi Allah. Maka di sini kita kata, di sini perincian dia, kewujudan syurga dan neraka atau kekekalannya adalah dengan berkekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia kekal bukan sendiri, dengan sendirinya, tetapi dia kekal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan kerana apa juga kelebihan yang ada padanya, tidak, ya. Dia adalah makhluk juga. Walaupun dia kekal, kita kata dia kekal, tapi dia kekal dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan Allah, Allah kekal dengan sendirinya, tanpa ada apa-apa yang mengekalkannya, ya. Allah kekal, ya? Maka Allah yang pertama dan dialah yang terakhir. Atau dalam bahasa Melayu kita boleh kata Allah azali dan dia abadi. Allah azali maknanya Allah wujud sejak azali, ya, dan dia terus kekal abadi, ya, selama-lamanya, ya. Lalu Imam Al-Barbahari mengatakan, ya, dan Allah dan dia mengetahui yang rahsia dan yang tidak nampak. Ini termasuk dalam sifat Allah yang kita perlu imani. Dia mengetahui yang rahsia yang tidak nampak, ya. Ini pengetahuan Allah, ilmu Allah meliputi kesemuanya, yang zahir dan yang batin, yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat, ya. Maka kunci ilmu ghaib kesemuanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kata benda ghaib, itu yang maksudnya benda yang rahsia, yang tak nampak lah, benda ghaib, ya. Dan benda ghaib ni boleh kita katalah ada ghaib secara mutlak dan ada ghaib secara nisbi. Nisbi maknanya secara separa lah. Bagi kita ni ada benda yang kita ghaib secara, kita tak tahu secara mutlak, dan ada yang kita tak tahu pada diri kita saja. Contoh apa yang nak bagi contoh? Ini contoh lah, ya, jangan salah faham. Perdana Menteri, di mana dia berada sekarang? Ada yang tahu? Oh, kalau dia tahu, kita pun tumpang bangga jugalah, ya. Rata-rata mungkin tak tahulah, ya. Ia ghaib bagi kita, tetapi bukan ghaib bagi semua orang.
Orang yang rapat dengan Perdana Menteri tahulah Perdana Menteri sekarang kat mana, tengah buat apa semua, kan? Tapi bagi kita, ghaib, dia termasuk dalam ilmu ghaib bagi kita. Itu ghaib separa, ya. Maka barang siapa yang mendakwa, oh saya tahu, ini dia telah mendakwa ilmu ghaib. Walaupun dia bukan ilmu ghaib bagi semua orang, tapi dia adalah ilmu ghaib bagi keadaan dan ketika itu. Tapi kalau dia mendakwa, dia telah, ya, seolah-olah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ilmu ghaib separa dan ilmu ghaib secara mutlak. Ilmu ghaib secara mutlak benar-benar ghaib lah, tentang alam jin, malaikat, ya, alam ruh, alam barzakh, alam akhirat, alam syurga, neraka, atau Allah itu sendiri. Allah ghaib, segala ghaib. Ilmu ghaib ini hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang mengetahui tentangnya, ya. Bertepatan dengan firman Allah antaranya seperti mana dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12, di mana Allah berfirman, wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya telah meliputi semua benda, ya, kulla syai', ya. Baik. Seterusnya Imam Al-Barbahari tadi ada menyebutkan, ya, dan dia di atas arasnya istawa, yakni meninggi. Ini juga satu aspek agama, satu aspek akidah yang kita kena faham. Kerana duka citanya, ya, rata-rata masyarakat telah diselewengkan kepadanya makna yang ada pada sifat Allah ini. Kedudukan Allah, keberadaan Allah, ya, masyarakat Islam telah diselewengkan kepadanya maknanya, ya. Di mana ada yang mengatakan bahawa Allah berada di mana-mana, Allah tidak ada tempat, Allah berada pada tempatnya dan seumpamanya, ya. Yang mana ini kenyataan-kenyataan ini, ya, semuanya jelas menyalahi, ya, apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka kalau kita kembali kepada wahyu, kita kembali kepada nas, Allah dan Rasulnya secara jelas telah menetapkan bahawa Allah, di mana keberadaannya, ya, di mana kedudukannya, Allah di atas arash istawa. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, ya. Siapa yang nak tulislah. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, dalam surah Taha ayat yang ke-5, dalam surah Yunus ayat ke-3, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4. 7 tempat dalam Al-Quran di mana Allah secara jelas dan nyata mengatakan bahawa Allah istawa di atas arsh, wa ala arshi istawa, ya, thumma istawa ala al-arsh. Mungkin lafaznya sedikit berbeza, tetapi membawa makna yang cukup jelas. Ala al-arshi istawa, di atas arsh istawa. Baik, apa artinya arsh? Apa makna arsh? Ya, kita pun dalam bahasa Melayu kita kata arsh. Tapi kadang-kadang kerana tak tahu, akhirnya itu yang jadi semayang, itu istawa. Arsh ni, apa maksudnya arsh? Dari segi bahasa dia membawa makna sarirul mulk, ataupun katil singgah sana. Itu makna arsh dalam bahasa Arab. Arsh maknanya katil. Katil apa? Katil singgah sana, bukan katil tidur. Ini kena faham jugalah, ya, nanti ada pula yang pemikiran dia pergi ke lain, ya. Allah mempunyai arsh. Arsh itu adalah katil singgah sana, ya, bukan katil tidur. Allah tak tidur, ya, jangan kita salah faham. Baik, jadi arsh ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang mana arsh itu adalah makhluk yang paling tinggi, ya, dan yang paling besar, yang paling hebat penciptaannya. Dan tidak yang dapat menduga ciptaan arsh itu
kebesaran arash itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan dipikul arash Tuhanmu dipikul oleh 8 malaikat. Ini dia perincian dia lah berdasarkan Al-Quran. Arash itu dipikul, diangkat, dijunjung oleh 8 malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahu al-jannah," sekiranya kamu meminta, berdoa daripada Allah untuk syurga, ya, semoga Allah menggolongkan kita semua di kalangan penghuni syurganya, maka Rasulullah kata, "Fas'aluhul firdaus," maka mintalah daripadanya syurga Firdaus. Ya. Fa innahu a'lal jannah, sesungguhnya ia adalah syurga yang paling tinggi. Wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atasnya adalah arash ar-Rahman, arash Allah Subhanahu wa taala. Syurga ada peringkat. Yang paling tinggi adalah syurga Firdaus, ya. Dia adalah syurga yang paling hebat, yang paling paling cantik, paling lazat, paling sempurna segala-galanya, ya. Dan di atas syurga Firdaus itu adalah arash Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, wa minhu tatafajjaru anharul jannah, dan daripada siling ataupun langit syurga Firdaus itu terpacar, ya, sungai-sungai, terpacar ke terpancar? Terpancar sungai-sungai syurga, ya. Baik, itulah yang dapat kita sebutkan tentang arash Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keliru. Kita ada arash, dan dalam masa yang sama ada kursi. Arash Allah dan kursi Allah. Apa tu kursi Allah? Sekali lagi kita kata jangan salah faham, ya. Disebutkan tentang kursi Allah dengan jelas, seperti mana dalam ayat kursi, nama pun ayat kursi. Tapi itulah, kita baca ayat kursi. Mungkin ramai yang tak faham, tak menghayati ayat kursi itu, di mana Allah menyebutkan tentang kursi dalam ayat kursi itu, surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi itu langit dan bumi. Luasnya kursi itu berapa besar, berapa hebat, bagaimana kebesarannya, berapa banyak, berapa luasnya. Luasnya kursi itu langit dan bumi. Pun kita kata langit itu bukan langit yang kita nampak. Yang kita nampak ni satu je petala langit. Langit ada 7 petala. Seperti mana bumi pun ada 7 lapisan bumi. Pun yang kita tak nampak juga. Yang kita nampak ni lapisan satu lapisan je lah yang kita duduk, yang kita berdiri di atasnya. Tapi nak kata ada 7 lapisan bumi dan 7 lapisan langit. Jadi kursi luasnya adalah seluas langit dan bumi, ya. Perbandingan antara arash Allah dan kursinya disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani daripada riwayat Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menyebutkan tentang sebuah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadisnya, cukup hebat, ya. Perbandingan antara arash dan kursi, ya. Tadi kita dah tahu kursi kan, kursi luasnya langit dan bumi kan. Baik, umpama langit 7 dan kursi adalah seperti sebutir pasir. Sebutir pasir yang dicampakkan di tengah tanah gurun
tanah yang kering kontang, tanah padang pasir tu. Sebutir pasir yang dicampakkan di tengah tanah gurun. Dan kelebihan arash atas kursi adalah seperti mana kelebihan gurun itu atas sebutir pasir itu. Ya. Saya ulang hadisnya. Umpama langit 7 dan kursi, ya, adalah seperti sebutir pasir yang dicampakkan di tengah-tengah gurun. Ya. Jadi tanah gurun itu apa? Arash ke kursi? Kursi. Itu saya nak ulang tu. Umpama langit 7 dan kursi adalah seperti sebutir pasir yang dicampakkan di tanah gurun. Tanah gurun tu apa? Kursi. Sebutir pasir tu apa? Langit yang kita nampak ni seperti sebutir pasir. Langit yang kita nampak ni, bahkan langit yang kita nampak ni, 7 petala langit, adalah seperti sebutir pasir dicampakkan di tengah tanah gurun. Tanah gurun tu apa? Kursi. Ini maksud wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ada perincian di situ. Dia bukan tak sama juga macam 7 petala langit. Perbandingan je. Sebenarnya dia adalah seperti sebutir pasir. 7 petala langit dan 7 lapisan bumi ni adalah seperti sebutir pasir dicampakkan di tanah gurun. Tanah gurun tu yang kita nampak luas terbentang, yang tak nampak sempadannya, luas mata terbentang sampai ke hujung ufuk, kiri, kanan, depan, belakang. Kan tak nampak ujung. Ini kalau kat padang pasir lah, tengok tak nampak, tak ada apa-apa. Tak nampak kesudahan pasir tu, kesudahan gurun tu. Itu adalah seperti kursi. Dan sebutir pasir ni adalah seperti langit dan bumi. Tak habis lagi tu. Dan kelebihan arash atas kursi adalah seperti kelebihan gurun tadi atas sebutir pasir tadi. Tadi sebutir pasir tadi apa? Langit dan bumi. Gurun pasir apa? Kursi. Tapi nak bandingkan kursi dengan arash, adalah seperti gurun dengan pasir, sebutir pasir tadi. Yang mana akhirnya sebutir pasir itu adalah seperti kursi, dan gurun itu adalah arash. Subhanallah, tak boleh bayang. Saya tak boleh bayang. Boleh insyaAllah faham hadisnya? Ya. Baik. Dan Allah, dan dia di atas arasnya istawa. Ya. Istawa itu yang kita kata bukan bersemayam. Kalau kita tengok dalam kamus bahasa Melayu kita, bersemayam tu maknanya duduk. Cuma bersemayam ni adalah istilah untuk raja. Kita ni rakyat marahin. Ini istilah orang-orang Khawarij. Banyak gunakan perkataan marahin. Ya. Saya nak kata kita jangan guna perkataan-perkataan tu, tapi nak bagi faham lah. Ya. Rakyat biasa dia duduk, tapi raja bersemayam. Tu je. Ya. Tapi nak kata Allah bukan bersemayam, Allah bukan duduk. Allah kata istawa. Istawa bukan jalasa. Jalasa duduk. Ya. Tapi Allah istawa. Istawa ni apa maksud? Ya. Ala, irtafa'a, sa'uda, istaqarra. Ini dalam bahasa Arab. Yang mana maksudnya apa? Meninggi atau menetap. Menetap. Istaqarra. Ini termasuk dalam makna istawa dalam bahasa Arab. Ya, ala, irtafa'a, sa'uda atau istaqarra. Ini semua maksud istawa dalam bahasa Arab. Tak ada jalasa. Jalasa maknanya duduk. Itu yang kita kata bukan bersemayam. Ya. Maka akhirnya istawa semuanya menjurus kepada makna, ya, ala wastaqarra, meninggi dan menetap. Ya. Maka apa makna istawa ini? Ya. Kita dah tahu makna dari segi bahasanya. Meninggi
dan menetap. Maka maknanya dari segi bahasanya cukup zahir, meninggi dan menetap. Tapi bila nak perincikan lagi, seperti mana yang cuba dilakukan oleh ahli kalam, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apabila mereka nak perincikan, akhirnya perincian dia tak ada. Kerana kalau kita nak perincikan benda-benda ghaib, tak boleh nak ijtihad, kena berpandu pada wahyu juga. Tapi wahyu tak ada menunjukkan, tak ada memperincikannya. Maka kerana tu Imam Malik, apabila ditanya tentang macam mana Allah istawa, seperti mana dalam sebuah riwayat daripada riwayat Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat, Imam Malik jawab apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa' tu maklum. Maknanya dari segi bahasanya maklum. Dia bahasa Arab, istiwa maklum. Dari segi bahasanya, maknanya meninggi dan menetap. Wal kaifu majhul. Tetapi kaifiatnya majhul, dijahili, tidak diketahui. Kau nak tanya aku macam mana istawa? Macamlah aku pernah nampak Allah istawa macam mana, kan? Jadi soalan awak ni, kalau awak bertanya tentang suatu yang kita tak ada info, kita tak ada maklumat tentangnya, dia adalah benda ghaib, maka cara bagaimana Allah istawa tak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahawa Allah istawa, meninggi dan menetap di atas arasy adalah wajib, kerana Allah dah kata macam tu dalam Al-Quran, was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang perincian istiwa ini adalah bid'ah, benda yang baru-baru, yang diada-adakan, ataupun dalam bahasa kita, bahasa kasar kita, ini adalah soalan-soalan mengada-ngada. Nak bertanya tentang benda yang tak ada jawapannya, yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu Imam Malik mengatakan, wa anta rajulun su', dan engkau ni adalah orang yang tak baik, akhriju, keluarkan dia. Tapi mungkin kalau ada yang tanya kat sini, tak adalah kita nak keluarkan kot. Maka orang itu, orang yang bertanya tadi tu, orang yang mengada-ngada tanya tentang benda ghaib, segala ghaib, iaitu arasy Allah dan bagaimana Allah istawa di atas arasy, akhirnya diingkari oleh Imam Malik. Kerana dari segi maknanya sudah difahami, jangan kita bertanya lebih daripada itu. Apa yang perlu bagi kita, apa yang wajib bagi kita adalah kita beriman bahawa Allah meninggi di atas arasy, Allah istawa di atas arasy, dan ilmunya meliputi kesemua makhluknya. Allah tak perlu nak turun ke bumi untuk nak tahu apa yang kita buat. Allah tak perlu turun ke bumi untuk melihat atau mendengar apa yang kita lakukan. Tidak ada keperluan bagi Allah untuk buat begitu. Maka Allah meninggi dan menetap di atas arasy, dan ilmunya, penglihatan dan pendengarannya meliputi kesemua makhluknya. Maka insyaAllah, kalau kita dah faham kebesaran Allah, kita beriman bahawa Allah itu maha besar, maha agung, kan? Arasy dan kursi tadi itu telah dijelaskan kepada kita kebesarannya secara apa yang dapat kita fahami lah. Walaupun hakikatnya kita pun tak dapat nak memahami hakikatnya, kan? Sebab kita tak nampak, di luar jangkauan mata kepala kita, di luar jangkauan kefahaman akal kita. Tapi kita dah faham dah kebesaran arasy dan kursi itu, dan bahawa Allah meninggi di atas arasy-Nya, meninggi di atas kursinya, dan meninggi di atas semua makhluknya. Bagaimana mungkin seseorang itu boleh berkata bahawa Allah berada di mana-mana, bahawa Allah ada kat keliling ni? Bahkan ada yang kata, tidaklah apa yang kau melihat kecuali Allah. Itu dah lagi menyimpang. Itu wahdatul wujud, kesatuan Allah dalam kejadiannya. Allah di mana-mana, walaupun orang yang mengungkapkannya itu dia tak memaksudkannya, tetapi maksudnya kalau diperhalusi, dia akan menuju kepada wahdatul wujud,
kesatuan Allah dalam ciptaannya. Bahawa Allah, apa yang kita nampak ni semua Allah ni. Ini lagi menyimpang. Yang mana kalau kita lihat Allah berada di mana-mana, dia membawa maksud yang sama. Allah di mana-mana artinya, maknanya apa yang kau lihat, kat situlah Allah. Allah di mana-mana. Allah tidaklah makhluk yang apa juga yang kita nampak ni Allah. Walaupun ada beza antara wahdatul wujud dengan al-hulul. Ini satu pemahaman juga, bahawa Allah menjelma dalam makhluknya. Ada juga, tapi ni lain sikit lah. Tapi itulah, dia semua datang daripada Allah di mana-mana tu. Ada yang mengumumkannya bahawa apa yang kita nampak ni semua melainkan ia cebisan daripada Allah. Tapi ada yang mengkhususkan bahawa Allah menjelma dalam makhluknya yang terpilih. Seperti mana orang-orang sufi lah ni. Dia dah sampai makam dia, makam hakikat makrifat dia, di mana dia melihat bahawa Allah dah menjelma dalam dirinya. Maka sudah tidak ada perlu lagi dia nak beribadah. Aku nak ibadah kat siapa pula? Maka akhirnya aku beribadah pada diri aku. Subhani, subhani, subhan. Maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Ini bukan wahdatul wujud. Ini hululiyah. Tapi apa yang kita nak katakan di sini, ini semua jelas penyimpangan-penyimpangan yang cukup dahsyat dalam memahami tentang di mana Allah, dalam memahami tentang keberadaan Allah. Allah cukup besar, Allah cukup agung. Bagaimana mungkin Allah yang cukup besar, cukup agung, kita dah faham dah arasy dan kursi itu bagaimana kan. Bumi ni, makhluk ni apa, tak nampak, benda yang kecil sangat. Bagaimana mungkin Allah menjelma dalam makhluknya? Bagaimana mungkin Allah ada dalam alam ini? Apatah lagi ada dalam mana-mana Tok Syekh. Masakan kebesaran Allah boleh masuk dalam badan kau yang kenit ni, kan? Ya, insyaAllah. Baik, saya ingat ya, kita habiskan ilmunya meliputi setiap tempat, dan tidak ada tempat yang terlepas daripada ilmunya. Ya. Baik, saya ingat cukup sampai itu. Kalau ada sebarang tanyaan, bolehlah kita beri ruang. Aha. Dia sama. Siapa yang kata tak sama, keliru. Seperti mana dilarang buat perempuan untuk membotakkan rambut, ya, dilarang juga buat perempuan untuk memendekkan rambut sekiranya menyerupai lelaki. Maka kalau dibotakkan rambut, jelas menyerupai lelaki. Maka kerana itu kita katakan haram buat perempuan membotakkan rambut, umum, mutlak. Walaupun dalam memendekkan, kita kata bukan secara mutlak. Sebaliknya, sekiranya menyerupai lelaki. Maka ilahnya adalah itu, sebab hukum larangan itu adalah itu, menyerupai lelaki. Maka kalau sudah menyerupai lelaki, maka dia menjadi haram. Kalau botak memang menyerupai lelaki lah, ya. Sebab lelaki boleh botak macam saudara kita, ya. Tapi ada perempuan nak buat macam ni, dia sudah jadilah macam saudara kita. Jadi itu jadi haram, dia sudah menyerupai lelaki. Ini kerana kalau kita kembali kepada prinsip dia, ya, ini adalah kerana lelaki padanya adalah sifat kelelakian. Apa kelelakian? Bolehlah kita faham sifat kegarangan dan kebengisan, dan apa lagi? Keegoan, janganlah. Kemengauman. Lelaki macam harimau. Kekasaran, ketegasan, semua itulah. Itu pada lelaki. Pada perempuan berbeza. Perempuan itu adalah padanya kecantikan,
kejelitaan, apa-apalah, tambahlah yang boleh fahamlah tu. Maka ini adalah asas, tak boleh nak diterbalik-terbalikkan. Maka kalau sekiranya lelaki sudah jadi lembut, perempuan dah jadi kasar, itu sudah diterbalikkan fitrah kejadian Allah, maka kita kena hati-hati. Maka perempuan jangan sekali-kali nak menyerupai lelaki, bukan dari segi rambut saja, bahkan dari segi semuanya, di satu package tu. Lelaki juga jangan nak jadi macam perempuan. Barangkali dia ada janggut semua, tapi bila dia cakap mengada-ngada, tak boleh juga. Ni apa kau ni, apa PL ni? Tak boleh, kan? Maka itu kita kena ingat, ya. Maka kalau ini dah jelas, maka insya-Allah apa juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan, ya, mudahlah kita nak memahami hukumnya, ya. Kalau ada pertanyaan lain, soalan ni tu, kalau ada topik sikit tentang akhlak Rasulullah SAW. Saya pernah dengar satu hadis, dia kata Nabi SAW kalau dia tak pernah mencela makanan, dan dia tak pernah memuji makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau dia tak suka dia tinggalkan. Yang memuji makanan tu kena check balik. Itu kena ada hadis Rasulullah tak memuji makanan? Saya nak tanya Ustaz kalau Ustaz tahu. Dia tanya kita pula. Okey. Okey. Mencela makanan, ya. Nabi tidak mencela makanan. Tapi nak kata Nabi tak pernah muji makanan, itu setahu saya tidak ada sampai petunjuk macam tu, ya. Bahkan itu bercanggah lah. Mungkin tidak ada dalil yang khusus, tapi apa pun bercanggah lah, ya. Kalau orang dah bagi kita makanan, ya, yang sedap, takkan kita nak diam je, muka makan je, tahu lahap jalan. Tak, puji. Itu termasuk dalam akhlak yang baik, kan? Makanan orang hidang kat kita makanan baik, puji. Ini termasuk dalam akhlak yang baik. Mungkin tidak ada hadis yang khusus berkenaannya, tetapi apa tidak, paling tidak dia termasuk dalam akhlak yang baik. Maka termasuk dalam akhlak yang baik adalah tidak mencela makanan. Maka jangan disamakan tu. Jangan kata Allah, Nabi tak pernah cela dan Nabi tak pernah puji. Tak, itu salah tu. Nabi tak pernah cela, ya. Tetapi memuji makanan termasuk dalam akhlak yang baik, ya. Maka Nabi tak pernah cela. Apa maknanya? Seperti mana dalam hadis, sambungan hadis tu, bahawa Nabi kalau dihidangkan kepadanya makanan yang tidak digemarinya, maka Nabi tak akan usik, tapi mulut diam. Tak ada nak kata apa ni, kurang masin, kurang manis, apa ni, maksa apa ni. Tak ada, Nabi tak kata macam ni. Bukan akhlak, ya. Maka Nabi kalau makanan tu tidak menyelerakan kita, jangan usik. Siapa yang nak makan, makanlah. Jangan kita ganggu, kacau, rosakkan appetite selera orang lain pula. Apa ni, macam apa je, macam tu hangus je. Kasihanlah kawan tu dah terliur dah, kan? Maka Nabi kalau makanan tu tidak digemarinya, baginda diam. Kalau Nabi selera, Nabi makan, ya. Okay. Tentang hari Jumaat, laungan azan yang kedua tu ada wajib tu kita jawab. Ya, berkenaan tentang azan, ya, azan Jumaat, apa yang berlaku pada hari ini adalah suatu yang menyalahi sunnah Nabi SAW, ya. Walaupun mereka mendakwa bahawa mereka mengikut tradisi Khalifah Uthman Ibn Affan radhiyallahu an yang telah mewujudkan azan tambahan yang sebenarnya sebelum masuk waktu zuhur, ya. Manakala asal azan itu seperti mana pada zaman Nabi dan pada zaman Khalifah Uthman adalah apabila khatib naik di atas mimbar dan memberi salam, ya. Tetapi pada hari ini benda ni asas ini sudah ditunggang terbalik, di mana azan pertama pada hari ini adalah apabila masuk waktu, ada masuk zuhur. Azan kedua pula selang beberapa ketika apabila khatib naik. Ini salah. Mereka tidak menepati sunnah Nabi, dan mereka tidak menepati sunnah Khalifah Uthman, yang mana mereka dakwa mereka ikut. Maka dua-duanya mereka tak ikut sebenarnya. Maka akhirnya yang sunnahnya yang dapat kita kata pada hari ini adalah ketika khatib naik, memberi salam, lalu azan dikumandangkan. Itu sunnah, ya. Tapi azan yang pertama tu, yang pada hari ini adalah apabila masuk waktu. Persoalan tadi, azan mana yang kita nak jawab?
kita kata memang kita jadi bengong sikit lah. Ya. Sebab azan yang pertama tu dah masuk waktu. Azan yang kedua menepati sunnah juga, khatib dah naik. Jadi saya secara peribadi kita pun jadi keliru. Ya. Mungkin kita boleh kembali kepada fatwa para ulama, mungkin kita lihatlah, ya. Tapi buat masa sekarang ni, kalau nak dijawab kedua-duanya, ya, apatah lagi apabila khatib naik, itu memang kenalah pada tempatnya. Cuma yang persoalan apabila masuk waktu tu, itu di situ ada syubhat paling kurang, ya. Tapi kalau siapa yang jawab, ya, insya-Allah bagi dia akan dapat pahala, ya. Dan siapa yang tak dapat tak jawab azan itu, insya-Allah tidak ada celaan bagi dia, kerana dia ada alasan dia, ya. Itu jawapan yang dapat diberikan lah. InsyaAllah boleh faham, insyaAllah. Bagi para jemaah yang hadir pun tak ada masalah, Ustaz, ya? Jemaah yang hadir apa? Yang para jemaah yang datang main mat kan, dia tak ada masalah lah. Memang tak ada masalah. Berpuasa kan, pemahaman sekali kedua kali. Itu muazzin lah yang kena tanggung. Kita apa pula, ya. Dia yang kumandangkan azan tak kena tempat, ya. Tapi dia menerima arahan daripada pihak. Dia tu dia kena jawab lah, ya. Kita takkan nak tukang jawabkan untuk dia. Dia kena jawab lah, ya. Mungkin dia ada ilmu, mungkin dia tak ada ilmu, mungkin dia jahil, mungkin dia tak jahil, mungkin dia ada uzur, tak ada uzur. Itu kita tak tahu, ya. Walau apa pun salah. Yang mana yang salah kita kata salah, yang mana betul kita kata betul, ya. Baik, cukup insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.